بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu qaumun urah mujtabin nimar awil aba mutaqallidis suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه ومن صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كانت عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Jarir, waktu itu tengah hari, kami sedang duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mai ke depan Nabi qaumun urah mujtabin nimar awil aba mutaqallidi as-suyuf. Tengah Nabi SAW duduk-duduk dengan beberapa orang sahabat, tiba-tiba mai ke depan Nabi satu kaum yang mereka ni pakaian mereka macam tak pakai baju.
Dia sebut dalam hadis ni, kata dia qaumun urah. Urah ni maksud tak ada baju. Maksud bila dia kata faja'ahu qaumun urah, maksudnya mai satu kaum yang pakai baju tapi macam tak pakai baju, kerana tak sempurna baju yang mereka pakai. Mujtabin nimar awil aba, baju yang mereka pakai tu pula baju berbelang-belang macam rimau. Mutaqallidis suyuf, hal keadaan mereka ni galah pedang di bau masing-masing. Ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Kata Jarir, depa ni aku rasa kebanyakannya daripada suku Mudar. Mudar ni nama satu puak, satu suku di kalangan suku-suku Arab. Fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok suku Mudar ataupun puak-puak Mudar ni mai jumpa dia dalam keadaan pakai baju pun tak sempurna, baju koyak rabak, baju carik, kerana miskin depa ni, Nabi SAW bila tengok keadaan depa ni yang terlampau-lampau miskin, fata'ammara wajhu Rasulillah, muka Nabi ni jadi merah. Nabi jadi kesian, Nabi jadi berasa tak gamak nak tengok, berasa kesian tengok ada orang Islam macam ni miskin. Kerana miskinnya mereka ni, Nabi SAW berubah muka bila tengok ada orang Islam yang miskin sampai macam ni. Nabi tak kata apa. Fadakhala summa kharaja fa'amara Bilalan fa'adhana wa aqama fasalla summa khatabah. Nabi bila tengok orang Islam daripada suku Mudar, miskin dia sampai pakai baju koyak rabak, tak sempurna, nampak macam orang tak ada baju dan sebagainya, mai depan Nabi, Nabi terus bangkit masuk dalam rumah dia. Summa kharaja, tak lama Nabi keluar balik daripada rumah dia. Fa'amara Bilalan, Nabi panggil Bilal. Nabi perintahkan Bilal, fa'adzana, maka Bilal pun azan. Waktu zuhur, waktu tengah hari. Waktu tengah hari, Nabi dikunjungi oleh sekumpulan orang Islam daripada suku Mudar yang mereka ni miskin sampai ke peringkat baju pun tak sempurna pakai. Pakai baju macam tak pakai baju, punya miskin. Nabi terus panggil Bilal, suruh Bilal azan, wa aqamah. Lepas itu Bilal iqamah, fasallah. Nabi terus semayang zuhur sama-sama dengan puak-puak miskin ni, summa khatabah. Habis semayang, Nabi bangkit, Nabi bagi satu khutbah kepada semua orang ada-ada. Faqala, Nabi SAW kata dalam khutbah dia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampailah kepada ayat innallaha kana 'alaikum raqibah. Nabi bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat ada ramai ni, Nabi baca ayat Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah pada Tuhan kamu, allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang Tuhan telah pun menjadikan kamu semua asal-asal daripada Nabi Adam seorang. Nabi nak bagi tahu dekat orang-orang Arab Quraisy ni, walaupun hampa ni Arab Quraisy ni yang main ni bukan Quraisy tetapi Mudar, satu suku yang miskin, tetapi ingat kita ni semua asal-asal dulu Nabi Adam tuan kita. Nabi nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat Nabi ni bahawa kita tak boleh tengok orang Islam dalam rupa geografi, dalam rupa dipisahkan oleh sempadan geografi. Tak boleh tengok kata orang Iraq punya pasal. Apa pula kita nak kena kutip duit bagi kat dia? Dia Iraq, dia punya pasal lah. Dia beradik dia ada, mereka kutip sama-sama mereka. Orang Islam tak boleh cakap macam tu. Apa bendanya yang kita ada duit nak kena pergi tolong orang Islam di Mindanao? Pasal apa? Mindanao punya hal lah. Kita di Malaysia pun ramai lagi orang susah. Kita tak boleh kata begitu. Islam tak benar kita cakap macam tu. Kita tak boleh tengok saudara kita yang sama seagama ni dalam bentuk dipisahkan oleh sempadan geografi. Tak boleh.
Iraq punya pasal, Iran punya pasal, Mesir punya pasal. Kita nak cari pasal, tak boleh. Tadi ada orang ustaz telefon saya, dia kata, ustaz, kami sini pedak dah, tak bagi derma dah dekat puak-puak Iraq ni. Ada ke pasal ustaz pergi duk cium tangan orang-orang Amerika? Tuan-tuan, populasi ataupun kepadatan penduduk Baghdad ada 5 juta orang. Tapi cium tangan Amerika seorang. Takkan kerana seorang tu kita nak marah 5 juta orang. Takkan kerana sekelompok yang pergi duk lompat tepuk tangan seronok Amerika menang di Baghdad ni, adakah kerana sekelompok ni kita nak pukul borong semua orang Baghdad tak boleh pakai? Hak jenis tak guna, hak jenis nak picum tangan tentera Amerika, hak jenis nak sorak tepuk tangan seronok Amerika menang ni, bukan di Iraq, di mana pun ada. Hak puak ni, puak 5% yang bermasalah ni, di mana pun ada. Puak 5% yang bermasalah, di mana pun ada. Bukan di Iraq, di Mesir pun ada, di Saudi pun ada, di Malaysia berkenyak pun ada. Tidak boleh kerana sekelompok kecil ni kita nak pergi pukul borang, terus tak mau tolong saudara kita yang seagama, sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kerana sekelompok kecil ni kita marah, sekupang pun kita tak mau tolong mereka. Tak boleh. Nabi SAW tengah duduk-duduk lepas semayang, tiba-tiba dikunjungi oleh sekumpulan sahabat daripada suku Mudar yang miskin, susah, sampai pakai baju pun koyak rabak, sampai seakan-akan tak berpakaian, punya tak sempurnanya baju mereka ni. Nabi tengok aja rupa keadaan orang Islam, walaupun suku lain. Nabi daripada Quraisy, mereka ni daripada Mudar. Nabi tengok mereka sebagai saudara seagama. Ihmarat wajhu, merah muka Nabi, fata'ammara wajhu Rasulillah, maka merah muka Nabi SAW, berubah rupa Nabi. Nabi tak cakap apa, terus masuk dalam rumah. Saat Nabi keluar, Nabi suruh Bilal bang, suruh Bilal qamat. Lepas tu semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, Nabi bakit berdiri di depan semua orang ada-ada. Nabi terus baca sepotong ayat Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kamu, bertakwalah kepada Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan hampa semua ni daripada nafsin wahidah, daripada Nabi Adam seorang dulu ni. Walaupun lah duk negeri mana, walaupun lah ni macam mana beza cakap, bahasa yang tak sama dan sebagainya, kita berasal daripada nafsin wahidah, daripada diri yang satu. Sampailah ayat innallaha kana alaikum raqibah, maksudnya sesungguhnya Allah menjaga kamu semua. Kemudian Nabi baca lagi sepotong ayat daripada akhir suratul Hasy. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap orang daripada kamu tengok apa yang kamu dah buat untuk hari esok. Tiap-tiap seorang daripada kamu cuba muhasabah, cuba renung-renung balik, aku ni kalau takdir kata mati esok, apa benda yang aku dah buat? Bolehkah aku pergi menghadap Allah kalau aku mati esok? Wal tanzur, maka hendaklah tiap-tiap orang daripada kamu tengok ma qaddamat, apa yang dah kamu buat li ghadin, kepada hari esok. Kita semayang ni banyak dah kah semayang sunat? Puasa sunat kita buat banyak dah kah? Semayang fardu yang kita duk buat ni sejak umur berapa kita semayang cukup 5 waktu? Muhasabah balik semua benda-benda ni. Sedekah kita okey dah kah? Kita berapa banyak benda baik yang kita dah buat setakat ni? Muhasabah balik, fikir, takat yang aku buat ni cukup ke tak? Kalau esok aku mati menghadap Tuhan, cukup ke tak benda aku nak buat pergi? Nabi baca ayat tu. Nabi tak bagi khutbah apa panjang-panjang, Nabi baca 2 potong ayat ni saja. Kata hadis ni, tasaddaqa rajulun min dinari. Sahabat-sahabat yang dengar Nabi cakap ni faham dah apa maksud Nabi, faham dah. Maka bangkit satu orang laki-laki, dia terus bagi sedekah min dinari, dengan duit dinar dia ambil bubuh.
Wa min dirhamih, bangkit pula seorang dia dinar tak ada dirham aja, dirham dia bagi. Wa min saubih, ada duit dinar tak ada, dirham tak ada, teringat ada baju buruk di rumah, ambil baju bagi. Wa min sa'i tamri wa min sa'i burrih, dan ada juga dia teringat duit dinar tak ada, duit dirham tak ada, baju nak bagi pun tak ada, teringat di rumah ada gandum lebih sikit, pergi balik ambil gandum mai bagi. Wa min sa'i tamrih, ada juga yang teringat ada korma di rumah, ambil satu sa' daripada korma mai bagi. Hatta qala walau bi syiqqi tamrah, sehinggalah ada di kalangan sahabat Nabi ni yang miskin, nak bagi dinar tak ada, nak bagi dirham tak ada, nak bagi baju tak ada, nak bagi gandum tak ada, nak bagi tamar sebiji tak ada, dia bagi bisyiqqi tamrah, sebelah buah korma pun dia ambil bagi, pasal dia boleh bagi banyak tu aja. Tuan-tuan, dia nak bagi tahu kat kita yang pertama bahawa Nabi SAW, dia kalau cakap memang karan kena orang yang dengar. Nabi baru baca 2 ayat saja, sahabat ni dengar ayat yang Nabi baca ni tak boleh tahan dah, apa ada nak bagi. Pernah Nabi SAW bercakap depan sahabat tentang anjuran pergi berperang. Sahabat duk dengar ni tengah duk makan korma. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku pergi berperang, aku berjuang habis-habisan kerana Allah dan aku mati dalam perang tu, apa Tuhan boleh bagi kat aku? Nabi kata dekat dia, tak ada balasan lain melainkan syurga. Dia lempak korma ada tangan dia terus pergi masuk medan perang. Ni Nabi SAW, dia kalau cakap macam tu kesan kepada orang yang dengar. Ni pula Nabi SAW, bila Nabi kata macam tu, sahabat yang tak ada apa nak bagi ni, walau bisyiqqi tamrah, dia ada tamar, dia koyak tamar sebelah pun dia bagi. Faja'a rajulun minal ansar bisurrah kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Duduk mai satu orang, kata Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata tiba-tiba nampak mai satu orang. Dia ni daripada kalangan Ansar. Dia mai, dia bawa bisurrah, dia bawa satu bakui besar penuh barang-barang dia ada dalam bakui itu. Apa ada di rumah dia buh dalam bakui itu, dia nak mai bagi semua. Ada dalam bakui besar ni. Kadat kaffuhu ta'jizu anha, hampir-hampir tangan dia duk pegang ni tak larat nak pegang. Besarnya bakui yang dia bawa dan banyaknya barang yang ada dalam bakui itu. Dia duk bawa mai nak bagi kepada Nabi SAW untuk nak bantu sahabat daripada suku Mudhar ni tadi. Summa tataba'an nas. Bila dia buat lagu tu, sahabat lain hak tadinya bagi korma sebiji, hak tadinya bagi duit 1 dinar, hak tadinya bagi duit 1 dirham, bila tengok sahabat ni boleh buat mai satu bakui besar nak bagi macam tu punya banyak, summa tataba'an nas, sahabat lain pun tak boleh tahan, pakat nak turut dia balik pergi cari apa lagi ada, pakat mai nak bagi belakang. Hatta ra'aitu kumaini min ta'am wa thiyab, kata Jarir, sehinggalah akhirnya ada 2 lunggukan besar. Yang pertama lunggukan makanan, gandum apa semua, macam-macam korma apa semua, satu lungguk, wasiat, dan satu lagi lunggukan pakaian dan sebagainya. Penuh ada 2 lungguk. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu muzhabah. Dia kata maka dilihatlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahallal. Muka Nabi ni jadi berseri-seri balik, seronok balik. Pasal apa? Pasal tengok sahabat-sahabat Nabi begitu sekali dirangsang oleh ayat Quran sampai mereka sanggup buat macam tu. Ka'annahu mazhabah. Dia kata sehinggalah rupa Nabi ni kelihatan bercahaya, bersih, berseri-seri. Nabi betul-betul seronok bila tengok sahabat-sahabat respon kepada seruan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bangkit lagi sekali dan bagi lagi satu khutbah dekat sahabat-sahabat. Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'.
Nabi terus kata, barang siapa yang memulakan satu perbuatan baik di dalam Islam, maka baginya pahala. Siapa yang mula buat satu benda baik, dia dapat pahala. Falahu ajruha, bagi dia pahala. Wa ajru man amila biha ba'dah. Dan siapa yang buat selepas dia kerana tengok dia buat, orang yang buat dapat pahala, dan dia hak mula dapat juga pahala kerana orang ikut dia. Nabi kata, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', sikit pun Allah tak akan kurangkan pahala itu. Dia mula buat mai satu bakul besar, buat mai bagi, dengan kerana dia mula buat mai satu bakul besar tu, orang lain rasa nak buat mai lebih lagi, dia hak bagi satu bakul besar tu dah dapat pahala. Orang yang terangsang kerana perbuatan dia tu mai bagi, orang hak bagi tu dapat pahala, dia dapat lagi sekali pahala kerana orang ikut dia. Begitulah juga Nabi kata, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Demikian juga siapa mula piduk buat benda jahat di dalam masyarakat, kana alaihi wizruha, dia berdosa. Dia mula buat benda tu, dia berdosa. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan kalau siapa ikut dia kerana dia mula buat benda tak elok ni, maka selagi mana orang duk ikut, selagi tu dia mendapat dosa. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa dikurangkan sedikit pun daripada dosa orang-orang yang duk buat. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, daripada hadis ni kita dapat faham bahawa kita sebagai orang Islam bertanggungjawab tolong saudara kita yang sama-sama Islam. Kena tolong. Takat mana boleh, tolong. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong, kena tolong. Yang kedua, daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa sahabat-sahabat Nabi, mereka ni dengan Nabi punya kata ni mereka cukup patuh. Nabi cakap, sahabat-sahabat tak boleh tahan dan nak tunaikan apa yang Nabi cakap. Yang ketiga, daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa memulakan satu benda baik sangatlah besar kebaikannya. Kita mula buat satu benda baik, sangatlah besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dapat kita faham bahawa memulakan satu benda jahat akan menyebabkan kita menanggung dosa yang kita buat, dan orang yang ikut kita, kita akan menanggung dosa mereka kerana mereka ikut kita yang memulakan benda jahat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk melipat gandakan lagi buat benda-benda baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Bahrul Mazi jilid 9, muka surat 49. Muka surat 49 kita masuk bab ma jaa fil muzahiri yuwaqi'u qabla an yukaffir, iaitu bab yang datang pada menyatakan hukum orang yang menziharkan isteri dia, kemudian dijimaknya sebelum bahawa membayar ia akan kafarahnya. Malam ni tuan-tuan, kita nak tengok satu tajuk, iaitu tajuk zihar. Kita dah cerita sepintas lalu. Zihar ialah satu orang suami menyamakan mana-mana bentuk fizikal isteri dia dengan mana-mana orang yang dia haram kahwin. Dengan mak dia ke, dengan kak dia ke, dengan adik perempuan dia ke, dengan anak dia ke, apa ke, semua dia samakan mana-mana bentuk fizikal isteri dia dengan orang-orang ni semua. Hukum perbuatan itu ialah haram. Cuma ada beza pendapat di kalangan ulama. Ulama sepakat mengatakan apabila dia menyamakan belakang isteri dia dengan belakang mak dia, yang tu tak perlu kepada niat
zihar terus jadi. Apabila dia menyamakan bentuk-bentuk fizikal selain daripada belakang. Ini pendapat ulama. Bentuk-bentuk fizikal selain daripada belakang. Dia kata hidung, dia kata muka, dia kata tangan, dia kata kaki bini dia sama dengan kaki siapa-siapa orang yang menjadi mahram dia. Maka sebahagian ulama kata itu memerlukan kepada niat. Kalau niat dia kata tangan hang ni serupa macam tangan mak aku. Dia kata begitu dengan niat dia nak menziharkan isteri dia, maka baru berlaku zihar. Itu pendapat di kalangan ulama. Walau apa pun tak usah buat benda ni. Tak usah buat, lebih selamat lagi. Baik, cuba kita tengok. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hukum orang yang menziharkan isteri dia kemudian dijimaknya sebelum bahawa ia membayar kafarahnya. Zihar ni bila satu orang sudah buat, dia kena bayar kafarah. Kafarah ni makna dia denda. Kafarah zihar yang pertama, dia kena merdekakan seorang hamba yang mukmin. Dan hamba tu mesti hamba yang sihat, tidak ada cacat, tidak ada aib. Merdeka hamba. Kalau tak boleh, dia kena puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tak boleh nak buat benda tu, dia pergi kepada yang ketiga, dia kena bagi makan sittina miskinan, 60 orang miskin. Bagi makan dengan makanan yang boleh membawa kenyang kepada 60 orang miskin. Selagi dia tak buat benda ni, maka selagi itulah haram kepada dia bersama dengan isteri dia. Kalau dia bersama, berdosa. Baik, ketahuilah saudaraku, dia kata zihar ada maknanya pada lughah dan ada makna pada syarak. Bermula makna pada lughah. Lughah makna dia bahasa. Dari segi bahasa, zihar maksud dia belakang. Dan maknanya pada syarak iaitu menyerupakan isteri dengan mahram. Tuan-tuan tengok, banyak orang dia duk kata zihar ni bila menyamakan isteri dengan mak. Bukan dengan mak aja, dengan mahram. Kita boleh sebut dua, boleh sebut mahram ataupun boleh sebut muharram. Makna dia orang-orang yang orang lelaki-lelaki haram kahwin dengan dia. Tak boleh kata muhrim. Dia kata kita menyerupakan isteri dengan mahram, yakni dengan perempuan-perempuan yang haram nikah dengan dia, seperti diserupakan isteri dengan mak dia, ataupun diserupakan isteri dengan anak dia, ataupun diserupakan isteri dengan saudara perempuan dia, kak dia atau adik perempuan dia, ataupun diserupakan dengan mak saudara dia, ataupun diserupakan dengan mak susu dia, ataupun lainnya. Itu semua adalah senarai orang yang haram kita berkahwin dengan mereka. Tak boleh kita samakan isteri kita dengan orang-orang yang disebutkan tadi. Tidak boleh. Maka apabila berkata seseorang kepada isteri dia, engkau itu haram atasku seperti haram aku menunggang belakang ibuku. Dia pergi kata kat bini dia macam tu. Macam mana aku haram aku bersama, bersetubuh dengan mak aku, macam itulah aku haram bersetubuh dengan dia. Marah kat bini dia, dia pergi kata begitu. Maka hukumnya pada waktu itu haram ke atas suami itu memperbini, yakni jimak isterinya itu. Bila dia kata aja begitu, dia tak boleh dah nak jimak isteri dia. Kalau jimak, haram. Maka pada bab ini telah didatangkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan atas menzahirkan isteri dibayar kafarah yang satu. Sehingga jikalau jima akan isteri dahulu daripada bayar kafarah, maka bayarnya satu kafarah juga. Dia kata bayar denda ni sekali aja, tidak payah 2 kali. Demikianlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Salamah bin Sakhar Al-Bayadi عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama sahabat tu Salamah bin Sakhar Al-Bayadi radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, sabdanya pada orang yang menzihar, yakni orang yang menyerupakan isteri dia dengan mak dia ataupun dengan mahramnya, yang kemudiannya jima dia akan isterinya itu sebelum ia bayar kafarah.
ialah kafarah yang satu jua akan bayarnya itu. Dia dah buat perbuatan zihar, tak dan bayar kafarah, dia pergi jima isteri dia, maka dia kena bayar kafarah. Satu aja. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada mujtahidin. Dan ialah qaul Sufyan Ats-Tsauri dan Malik bin Anas dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan kata setengah mereka itu, apabila dijima oleh suami akan isterinya yang diziharnya dahulu daripada bayar kafarah, maka lazim atasnya 2 kafarah. Dia kata ada pendapat kata kena bayar 2 daripada 3 yang disebutkan tadi. Begitu. Masalah zihar isteri, bagaimana terupa ia boleh jadi? Macam mana? Dia kata yang kata zihar ni macam mana boleh jadi? Adalah jadi menyerupakan isteri dengan perempuan yang mahram pada ghalibnya, yakni pada biasanya dengan sebab marah. Biasanya kalau nak jadi ni pasal marah lah. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi SAW dahulu. Ada seorang sahabat Nabi SAW mempunyai satu perempuan yang cantik. Apabila kembali dia ke rumahnya pada satu masa itu, maka jumpa dia akan isterinya sedang sujud sembahyang. Maka sudahlah datang ingin pada hatinya akan isterinya di dalam sujud itu. Nakai macam ni. Balik kerja, balik-balik bini tengah duduk sujud sembahyang. Dia tengok duduk sujud tu, dia tak boleh. Dan sahabat Nabi itu seorang yang sangat kuat syahwatnya. Maka kemudian daripada isterinya selesai sembahyang, maka dia ajaknya tidur. Tiba-tiba enggan isterinya turut sebagaimana kehendaknya. Maka hinggalah naik meradang. Ya sampai teruk sangat. Balik-balik tengok hamba Allah ni duduk sujud sembahyang. Macam mana kau tak tahu? Jadi tak boleh lah. Habis-habis bini dia sembahyang, dia kata jom. Bini dia kata, apa abang ni apa kalau mana? Kau tak mau lah. Ceritanya tak mau. Bila tak mau, meradang. Naik meradang. Dan sahabat Nabi itu seorang yang berada tabiatnya gila-gila bahasa pula dah. Yang kata sahabat Nabi ni, dia ni jenis kawan ada sikit, short sikit. Ada gila-gila bahasa sikit. Gila-gila bahasa ni maksudnya jenis lagu kalau tak ikut ni lagu nak buat mengamuk. Jenis ada sikit. Angin pus-pus dia panggil. Ada sikit. Kalau dia mau yang tu, yang tu. Jangan dia buat pasal kata mau hal lain. Dia kata jom malam ni makan sate, maknanya sate. Kalau pergi dua abang kata hal lain tak mau. Tak mau dengar. Dan dandan boleh naik 3 suku, dandan boleh jadi pasal. Gila-gila bahasa sikit. Dia kata sahabat ni. Maka di dalam itu, maka ia pun mengeluarkan pada isterinya kalam zihar. Dengan kerana ajak tidur, bini tak mau. Bini kata nanti tak lagi ke apa, kan nak pergi jemuk kain dulu ke apa. Dengan kerana tu, buat keluar kalam zihar. Lalu berkata ia kepada isteri dia, anti alayya ka zahri ummi. Keluar dah kalam tu. Dia kata maksudnya menunggang aku atas engkau itu haram pada aku. Seperti haram pada aku menunggang ibuku. Maksudnya kata apa? Macam mana haramnya aku naik atas mak aku, macam itulah haram aku naik atas hang. Maksudnya aku tak mau dah ke hang ni, aku tak mau naik dah hang ni. Maksudnya lagu tu lah. Dia menyamakan belakang bini dia sama macam belakang mak dia. Kalau belakang mak dia tak boleh ragas naik, maka belakang bini dia pun tak boleh ragas naik. Dia menyamakan belakang bini dia dengan belakang mak dia. Maka kalam itu adalah kalam zihar. Dia oleh kerana meradang, dia pergi kata benda ni. Pada zaman jahiliah, dia kata zihar itu, kalau seseorang berkata yang demikian itu, maka hukumnya bercerai dia dengan isteri dia. Zaman jahiliah dulu, kalau kata macam tu, makna kata, macam hari ni kata aku cerai hang talak 3. Bila dia kata, aku tak mau naik atas hang dah, macam mana aku haram naik atas mak aku, macam itulah haram aku naik atas hang mula pada hari ni. Kata-kata tu masa zaman jahiliah itu maksud dia cerai. Bila dia pergi kata lagu tu, maksudnya seolah-olah macam dia cerai bini dia.
Dia kata maka pada zaman jahiliah zihar itu, kalau seorang kata macam tu, maka hukumnya bercerai dia dengan isteri dia. Kemudian zihar dan ilak. Ini ada satu lagi bab kita akan baca lepas ni insya-Allah. Ilak dia kata ataupun sumpah merupakan setengah daripada talak pada zaman jahiliah. Ilak ni pula sumpah tak mau bersama dengan isteri. Yang ni dia panggil ilak. Dia marah kat bini dia, dia kata mula pada hari ni sampai aku mampus, dia kata aku tak mau pegang hang dah, aku tak mau sentuh hang dah. Itu sumpah tak mau nak bersama dengan isteri. Sumpah itu dia panggil ilak. Ataupun dia kata mula daripada hari ni, dia kata 14 hari bulan April sampai 14 hari bulan April tahun depan aku tak mau pegang hang, dia kata. Itu dia panggil ilak. Sumpah tidak mau bersama dengan isteri. Zaman jahiliah dulu, kalau kata lagu ni, makna dia nak cerai. Begitu. Maka tak kala datang hukum syarak, maka berubahlah hukum yang ada pada zaman jahiliah kepada hukum haram memperbinikan isteri yang diziharkan itu sahaja. Yakni jika tiada diiringi dengan talak. Maka mai hukum Islam, hukum syarak turun mai, dia kata kalau sekiranya orang tu pergi zihar bini dia, tak jadi bercerai. Cuma dia dilarang. Haram bagi dia untuk nak bersama dengan isteri dia selepas dia zihar isteri dia. Zaman jahiliah, bila buat zihar ni jadi bercerai. Bila mai hukum Islam, dia tak jadi bercerai. Cuma haram dia bersama dengan isteri dia selagi tak bayar kafarah. Kerana mengapa diserupakan isteri dengan mak ataupun diserupakan dengan orang yang haram nikah dengan dia dan tiada hukum cerai lagi. Tak boleh lah, mana boleh duduk sama bini kita dengan rupa mak kita. Tak boleh macam tu. Masalah, dia kata zihar itu tidakkah terbilang ia talak? Dia kata zihar ni betul-betul talak ke tak kan? Jaga-jaga. Jangan dipaham apabila diserupakan isteri dengan ibu ataupun seumpamanya, yang dizihar dikatakan sudah bertalak. Ada. Zihar tidak tertalak. Bahkan serupa bertalak sahaja kerana haram jima' sebelum bayar kafarah. Nak macam talak. Tapi bukan talak, dia kata. Nak macam talak dari segi apa? Dari segi kita dilarang jima' dia selagi tak bayar kafarah. Tapi dia bukan talak. Dia kata, maka jikalau dijima' juga sebelum bayar kafarah, maka jadilah jima' itu haram. Sebagaimana kaedah haram orang yang berzina. Tetapi bukannya hukum berzina apabila dijima' akan isteri yang dizihar itu. Haram dia ni macam mana orang kata berzina haram, macam itulah isteri yang dah diziharkan, kita nak pergi nak bersama dengan dia haram. Tapi haram dia tak sampailah sama macam mana haram zina. Dia ada haram ringan, ada haram berat. Begitu. Dan pula jika bunting isteri dengan sebab jima' sebelum bayar kafarah zihar itu, kemudian beranak isteri itu, maka tidaklah anak itu dinamakan anak zina. Dia kata. Dan tidak boleh dinamakan anak itu anak haram. Bahkan yang jadi haram hanyalah kepada laki-laki, yang jadi suami bagi perempuan yang kena zihar itu. Dan jadilah haram atasnya tiap-tiap kali jima' sebelum bayar kafarah zihar itu. Haram tu haram kepada laki-laki ni. Lagi dia tak bayar kifarat, selagi itulah bila dia jima' isteri dia haram. Tapi haram tak samalah macam mana haram zina tu. Hak haram lagi teruk. Berdosa, tetapi tidaklah seteruk dosa zina. Tetapi dosa cerita dia jangan buat. Yang tu aja. Dengan kerana itu, hai saudara-saudaraku, janganlah mempermudah-mudahkan menyerupai isteri dengan ibu ataupun seumpamanya, dengan tujuan jadi ugutan ataupun nak menakut-nakutkan dengan zihar, kerana takutkan jatuh ke dalam haram. Jangan kita nak threaten bini kita, nak bagi dia takut, duduk kata kat dia lagu tu dengan tujuan nak bagi dia takut kat kita. Ada orang suka duk threaten bini dia, dia duk takut-takutkan bini dia dengan benda-benda yang membawa kesan hukum. Dia ada implikasi hukum. Dia kata hang pi rumah mak hang lagi, dia kata jatuh talak.
Dia tujuan nak takut-takutkan bini dia. Tapi dia tak tahu cakap dia tu memang boleh jadi. Itu sudah jadi lafaz ta'liq. Dia meradang. Tiap-tiap kali balik kerja, bini tak ada rumah. Tiap-tiap kali bini tak ada rumah. Balik, bini tak ada rumah. Pasal apa? Pasal bini duk kira kerja, duk pergi rumah mak dia. Hari-hari duk pergi duk melungguk di rumah mak dia. Jadi dia ni, dia radang. Marah bini ni marah banyak kali dah. Dia kata, hang tahu tak? Dia kata, hang ni bini aku. Aku ni laki hang. Hang tahu tak apa tanggungjawab bini? Dia duk kata kat bini dia. Tanggungjawab bini, tunggu laki bila laki balik kerja. Itu tanggungjawab bini. Dia duk baca buku peraturan kat bini dia. Kalau tidak, tak payah jadi bini ya. Dia duk main lagu tu. Bini kerja dia kena tunggu. Aku pergi kerja penat-penat, tungguin terbalik kerja, peluh mercik cari rezeki, nak bagi makan minum hang anak-anak semua. Aku balik, aku mau hang tunggu depan pintu. Hang sambut aku balik. Bagi air sejuk pun tak apa dah kat aku. Aku mau hang ada di rumah, dia kata. Dia duk syarah lagu tu. Ni apa ni? Dia kata, aku balik, muka hang, batang hidung hang aku tak pernah nampak. Yang hang tahu pergi duk melungguk rumah mak hang, dia kata. Awak laki hang ada laki lain di sana. Dia merepet lah. Macam kan tak tahu orang berkelahi ni. Kata, dia main macam-macam. Ada laki lain kot sana. Aku ni siapa? Tunggu kayu. Produknya. Dia duk main macam-macam kan. Dia duk main lagu tu. Bini pun hangat ni nampak coceh ni panas. Aku cakap banyak tak mau. Dia kata. Padahal cakap banyak dah. Aku cakap banyak tak mau. Yang ni last aku bagi ke hang. Yang ni last. Dia kata. Mula pada hari ni aku balik. Aku mau hang duk ada di rumah. Lepas ni, dia mula. Lepas ni, aku balik, hang tak ada di rumah, jatuh 3 talak. Tujuan dia kata, bukan nak bagi jatuh talak. Dia sayang bini dia. Dia bukan bertujuan nak bagi jatuh talak. Tujuan dia nak takutkan bini dia. Nak supaya bini dia ada di rumah. Tapi dia tak tahu. Kesan daripada cakap dia, kalau bini dia buat juga benda yang ditaklikkan itu, jatuh talak 3. Seminggu dia tunggu di rumah, minggu depan tak ada pula. Balik-balik tengok tak ada pula dah. Pergi mana pula, tengok balik rumah mak dia pula. Dia dah sebut dah lafaz ta'liq. Dan bini dia sudah buat benda yang ditaklikkan itu. Mu'allaq alaih. Dia kata, benda yang mu'allaq alaih ni bini dia dah buat. Habis jahanam rumah tangga. Ini yang takut. Samalah dia kata dengan kih zihar ni. Jangan guna zihar ini sebagai weapon. Sebagai senjata untuk nak takut-takutkan bini. Jangan. Dia kata pasal implikasi ataupun kesan hukum dia sangat berbahaya. Dia kata. Ni cerita nak merdeka hamba. Cerita nak puasa syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Cerita nak bagi makan 60 orang miskin. Ni cerita berat ni. Bukan cerita ringan-ringan. Begitu. Baik. Kafarah zihar. Adakah lepas dia dengan lemah daripada membayarnya? Katalah dia nak merdeka hamba, tak boleh lah pasal hamba tak ada lah ni. Dia nak puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan sebulan ni pun dia baru 20 hari masuk hospital Seberang Jaya dah. Jenis tak tahan puasa. Ramadan sebulan pun 20 hari. Hari 21 tengok dia ada awak nombor 5 dah. Nak puasa 2 bulan berturut-turut, hampir mustahil dia boleh buat. Misalnya kalau macam tu. Kalau kata dia tak boleh, nak bagi makan 60 orang miskin pula, dia jenis miskin. Dia sendiri pun miskin, dia layak masuk dalam 60 tu. Macam mana dia nak bagi makan 60? Dia pun patut duduk dalam kumpulan 60. Kalaulah ada orang yang macam ni, dia dah buat kesalahan zihar dan dia tak boleh nak tunai ketiga-tiga kafarah ni, tak boleh. Boleh tak pakai kira cincai lagu tu ya kat dia ni? Okeylah dia kena, tak boleh, tak apalah, hang pun kenai aku. Cincai lah, lebih kurang tak gaduh. Boleh ke tak lagu tu? Dia kata. Kata dia, apabila lemah seseorang daripada bayar kafarah zihar, daripada satu bagi, daripada beberapa perkara bayar kafarah, maka tiada lepas selama-lamanya kafarah itu. Tak lepas, dia kata. Cerita dia, hang boleh, tak boleh, hang kena bayar. Apa alasan pun miskin, apa-apa pun tak mau dengar. Cerita dia, hang kena bayar kafarah zihar. Lagi tak bayar, lagi itulah hang jima isteri, haram. Tuan-tuan nampak beratnya yang dikatakan kesalahan zihar ni sampai macam tu. Bahkan kekal jua ke atas dirinya sehingga sampai waktu kuasa ia.
Tetap benda tu dia tetap kena bayang. Sampailah bila-bila lah, bila dia ada duit esok dia bayang. Ceritanya tak lepas. Dan tiada boleh dijimak isterinya yang diziharkan tadi, jikalau lemah ia daripada membayar kafarah zihar sekalipun. Dan selagi dia tak bayar denda ni, selagi tak bayar kafarah ni, selagi tu dia tak boleh jimak isteri dia. Begitu. Tetapi jikalau takut akan dirinya jatuh berzina serta lemah ia daripada bayar kafarah zihar isterinya itu, nescaya harus atasnya jimak isterinya itu atas kadar menolak akan berzina juga. Kalau sekiranya dia ni miskin, nak bayar memang tak boleh lah dalam masa yang terdekat ni. Miskin. Jadi nak pergi menikah lain pun miskin. Nak menikah lain ke mana? Sekira-kira kalau sekiranya dia tak jimak isteri dia, dia boleh pergi berzina dengan orang sampai nak jadi lagu tu, maka harus bagi dia berjimak dengan isteri dia. Tapi kafarah kena bayar juga lepas tu. Tak lepas juga kafarah tu. Harus bagi dia. Kerana nak mengelakkan sesuatu yang lebih lagi memudaratkan, iaitu zina. Begitu. Dan jikalau jimak ia akan isterinya dahulu daripada bayar kafarah zihar, adakah kena dua kafarah? Maka pada masalah ini ada khilaf seperti yang telah lalu kenyataannya. Dan sekarang hendak menerangkan hadis yang menunjukkan atas haram jimak sebelum bayar kafarah zihar itu. Maka dengar hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, An Ibn Abbas, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qad zahara min imra'atihi fa waqa'a 'alayha fa qala ya Rasulullah inni qad zahartu min zawjati fa waqa'tu 'alayha qabla an ukaffira. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma hamalaka 'ala dhalik yarhamukallah. Qala ra'aitu khalqa laha fi daw'il qamar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala taqrabha hatta taf'ala ma amaraka Allah bihi. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak tanya hukum yang berlaku antara dua laki isteri. Satu hari seorang sahabat mai jumpa Nabi nak tanya tentang masalah suami isteri, iaitu sesungguhnya telah menzihar ia daripada isterinya. Maka jimak dia akan isterinya itu. Dia ni mai jumpa Nabi nak beritahu dekat Nabi bahawa dia telah pun menziharkan isteri dia. Lepas dia zihar isteri dia, dia pula sudah pergi jimak isteri dia. Apabila sampai ia di hadapan Nabi SAW, lalu bertanya ia, kata, hamba telah menziharkan isteri hamba, maka hamba jimak akan dia sebelum hamba bayar kafarah ziharnya. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan sahabat itu, lalu sabda Nabi, apakah yang menanggungkan engkau, yang menyebabkan engkau atas mewat'i, yakni menjimak isteri sebelum bayar kafarah itu? Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni telah pun zihar isteri saya. Buat masa ni saya tak boleh lagi nak bayar kafarah tu pasal saya tak ada duit. Masalah saya lah ni, saya tak bayar denda lagi, saya tak bayar kafarah lagi, saya dah pergi jimak isteri saya. Nabi tanya dia, Nabi kata, apa siapa yang hang ni sampai jadi lagu tu? Dah hang tahu kata zihar ni selagi tak bayar kafarah tak boleh jimak isteri. Yang pergi jimak dia pasal apa? Nabi tanya dia macam tu. Memberi rahmat kiranya akan dikau oleh Allah. Nabi SAW yang kata Nabi ni, tuan-tuan, dia tengok adab Nabi. Satu sahabat mai jumpa dia, cerita dekat dia, kata, ya Rasulullah, saya sudah zihar isteri saya. Saya tak bayar kafarah lagi sebab tak ada duit. Lepas tu saya dah jimak dia dah. Macam mana kes saya ni? Nabi tanya dia, siapa hang yang sampai pergi buat lagu tu? Dah hang tahu benda ni lagi tak bayar kafarah, jangan duk jimak isteri, yang pergi jimak pasal apa? Nabi kata kat dia lagu tu. Lepas tu Nabi kata apa kat dia? Nabi kata dekat dia, mudah-mudahan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Tengok bahasa Nabi, adab Nabi.
Nabi tak kata kat dia hang haram jadah. Nabi tak kata. Nabi tak kata kat dia awak yang hang bahalul sangat. Nabi tak kata kat dia awak yang hang ni teruk sangat dah hang tahu benda tu tak boleh buat hang pergi buat apa. Nabi tak kata lagu tu. Nabi cuma tanya apalah hang ni hang dah tahu benda tu tak boleh buat lagi. Kena bayar kafarah dulu yang hang pergi buat pasal apa? Nabi kata yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kamu. Punya cantiknya yang kata Nabi SAW. Memberi rahmat kiranya akan dikau oleh Allah. Maka kata laki-laki itu, telah hamba lihat isteri hamba itu akan gelang kakinya gilang gemilang. Bersinak-sinak di dalam cahaya bulan yang memancarkan sinaknya. Dan hamba pula satu orang yang kuat syahwat pada perempuan. Maka dengan sebab hamba pandang akan dia seperti yang demikian itu, maka sudahlah naik nafsu hamba yang tiada hamba tertahankan lagi. Lalu hamba terkam kepadanya, hamba rebahkannya, langsung hamba jima akan dia. Tu dia. Ini bukan dia harimau dah. Yang ni hari harimau. Ini garang. Garang. Dia kata cerita dia lagu ni. Saya balik malam tu. Balik malam. Isteri saya ni pula lagu dengan duk pakai gelang apa. Gelang pun gilang gemilang dia kata. Dengan malam pula bulan purnama pula dia kata lagu duk kena gelang ni dia bersinak ni saya tak boleh tengok dia kata. Dia kata sahabat dia. Langsung saya terkam dia kata. Macam itulah cerita. Dia kata ya Rasulullah. Begitulah cerita dia. Bila didengar oleh Nabi SAW akan perkataannya yang demikian itu, lalu sabda Nabi, jangan engkau hampir akan dia sehingga engkau perbuat akan barang yang disuruh Allah akan dikau. Nabi kata okeylah, lepas ni jangan duk buat dah. Pasal apa? Utang hang ni kena bayar dulu. Apapun kafarah ni kena pergi clear dulu. Tak apalah tadi ni pasal gelang punya pasal, tak apa. Lepas ni jangan duk buat dah. Yang ni jangan engkau jima akan isterimu dahulu daripada bayang kafarah ziharnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih. Itu dia. Itu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi kafaratiz zihar. Itu bab yang datang pada menyatakan kafarah zihar. Ni yang kata denda kerana melakukan zihar ni apa dia? Ketahuilah saudaraku. Kafarah zihar itu telah disuruh akan dia oleh Nabi SAW sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Salamah wa Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Thawban anna Salman ibn Sakh al-Ansari ahada bani Bayadah ja'ala imra'atahu alayhi ka dhahri ummih hatta yamdhi Ramadan. Diriwayatkan daripada Abi Salamah dan Muhammad bin Abdul Rahman bin Thawban bahawasanya seorang sahabat Nabi SAW, nama sahabat tu Salman bin Sakhar al-Ansari radhiyallahu anhu, ialah seorang daripada Bani Bayadah, telah menjadi ia akan isterinya hukum zihar. Ni seorang sahabat nama Salman. Salman ni dia sudah pun zihar isteri dia. Kata dia, atasnya seperti belakang ibu aku. Yang ni haram atasnya jima isterinya sebagaimana haram jima ibunya. Salman ni sudah pergi kata kat bini dia macam tu. Dia kata kat bini dia, belakang hang ni macam belakang mak aku. Semacam mana aku tak boleh ragas naik belakang mak aku, macam itulah aku tak boleh ragas naik belakang hang. Macam mana aku tak boleh jima mak aku, macam tu aku tak boleh jima hang. Salman pergi kata kat bini dia macam tu. Sehingga habis Ramadan. Dia kata, aku tak akan jima kamu ni sehinggalah berakhir Ramadan ini. Salman ni dia kata macam tu kerana dia nak supaya dia satu orang yang kuat nafsu. Dia harap dengan kata yang macam tu boleh menghalang dia daripada dekat isteri dia dalam bulan Ramadan ni, supaya dengan itu dia boleh tumpu buat ibadat. Itu asal cerita Salman, sahabat Nabi ni. Dia kata lagu tu tujuan dia kata tu supaya bila kata makna dia tak boleh buat apa kat bini dia. Bila tak boleh buat apa kat bini dia, dia boleh tumpu ibadat bulan Ramadan. Maka dia kata macam tu, dia zihar bini dia ni sampai dia kata akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan hang ni macam mak aku, dia kata.
Itu cerita dia. Yang ni diziharnya isterinya itu dengan zihar muakkad. Zihar yang berwaktu. Hang macam mak aku sampai akhir Ramadan. Berwaktu. Dia ada limit masa. Kerana dia tak mau hampir dengan isterinya itu sepanjang bulan puasa sahaja. Dengan tujuan supaya beradab dia kepada ibadah. Ni dia cerita. Cerita. Dia tak mau. Tujuan dia kata tu supaya dia tak mendekati isteri dia. So dengan tu dia boleh tumpu kepada ibadah. Itu tujuan dia. Kata rawi hadis ni, falamma madha nisfun min Ramadan waqa'a 'alaiha lailan. Jadi macam tu. Maka tak kala habis pertengahan bulan Ramadan, maka sudahlah tidak tertahan akan nafsunya daripada ingin jima. Dengan kerana itu, jima ia akan atas isterinya pada malam hari. Ni yang piduk bubuh kata tak mau nak tunggu sampai akhir Ramadan ni, sampai nif, sampai setengah aja. Tengok-tengok. Jadi macam Syekh tadi juga. Dia ni pun. Manakala sudah lepas ia daripada jima isterinya itu, maka ingatlah dia akan dirinya sudah berlafaz zihar selama bulan puasa. Baru teringat balik. Yang aku orang itu pergi dah sebut dah ni. Kata sebulan aku tak mau nak dekat dia. Dia ni belakang dia macam belakang mak aku lah. Dia kata dia duduk merah pelah. Maka datanglah muskil di dalam hatinya itu. Adakah perbuatannya yang demikian itu menjadikan dia bayang kafarah? Jadi dia pun duk teringat, aku nak kena ke bayang kafarah ni, aku dah zihar isteri aku. Lepas tu aku pula pergi langgang pula benda ni. Nak kena bayang ke tak kafarah ni? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu. Maka mailah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman ni pun pergi jumpa Nabi. Bila sampai Salman di hadapan Nabi, maka disebutkannya hal yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman, ya Rasulullah telah menzihar hamba akan isteri hamba selama bulan Ramadan ini. Dia kata, aku dah zihar isteri aku, tapi aku tentukan masa setakat habis Ramadan aja. Manakala sampai hamba pada pertengahan bulan puasa, maka sudahlah hamba tak tertahan syahwat kepada jima. Maka dengan kerana itu, terus hamba jima akan isteri hamba itu. Maka sekarang, apalah Tuhan hamba hukum ke atas diri hamba ini? Dia dah rasa dia buat salah, pergi jumpa Nabi. Minta Nabi SAW bagi tahu apa hukum yang nak kena ke atas dia. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan pertanyaan Salman yang demikian itu, lalu sabda Nabi, faqala lahu Rasulullah SAW, a'tiq raqabah. Maka sabda Nabi SAW bagi Salman, maka hendaklah merdekakan olehmu seorang hamba yang mukmin lagi sejahtera daripada aib dan sempurna kehambaannya untuk nak membayar kafarah kamu itu. Nabi kata, cerita dia, kamu kena bayar kafarah lah. Kafarah dia ialah merdekakan seorang hamba. Ini kafarah zihar. Hamba tu pula mesti hamba mukmin, tak boleh hamba kafir. Hamba mukmin tu pula mestilah hamba mukmin yang tidak ada cacat, tidak ada aib. Begitu. Bila didengar oleh Salman sabda Nabi SAW yang demikian itu, maka ia pun berkata, qala la ajiduha, qala fasum syahraini mutatabi'ain. Maka kata Salman, maka tidaklah hamba dapat akan seorang abdi yang mau hamba merdekakan dia. Kerana tiada ada hamba memiliki seorang abdi dan tiada ada pula bagi hamba harta yang hamba boleh membeli abdi itu. Dia kata, ya Rasulullah, cerita dia, saya tak ada duit. Jadi kalau hukuman dia nak kena merdeka hamba, saya hamba tak ada, duit nak beli hamba untuk dimerdekakan pun tak ada. Saya tak ada duit, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, manakala telah lemah engkau daripada memerdekakan abdi, maka hendaklah engkau puasa 2 bulan berturut-turut, bulan Hilaliyah. Bulan Hilaliyah, bulan Islam lah. Maknanya daripada 1 Muharram sampai habis Muharram sampai mai bulan Safar. Kena puasa 2 bulan syahraini mutatabi'ain, dia kata. Tuan-tuan, kalau ikut bulan Qamariyah ni, bulan Hilaliyah ni, kita tua.
Kalau lah ni kata umur kita 38 misalnya. Kalau kita tengok kalender Qamariyah ni, kalender Hilaliyah, kalender Islam, kalender Hijrah, dia duduk lebih 2-3 tahun. 2-3 tahun lebih. Ada dalam internet, ada boleh buka web page tu, boleh tengok balik kita lahir bulan Orang Putih berapa hari bulan, bulan apa, tahun berapa. Kita boleh rojok balik, kita boleh tahu kita lahir dari segi kalender Islamnya berapa hari bulan. Dan kita tengok kalender Islam hari ni, baru dia terkejut. Dia tua 2-3 tahun daripada umur ada. Dia ingat kata baru 38, nanti 40 ni nak start lah. Tengok-tengok 41 dah. Kan? Ini yang kata Hilaliyah. Kita akan jadi lebih tua daripada kalender Orang Putih yang kita duk tengok lah ni. Kan? Kita tahu dah berapa hari bulan, hari lahir kita dalam kalender Islam. Ini tuan-tuan tengok. Berjayanya Yahudi bukan sahaja berjaya Amerika tawan Iraq. Berjaya Yahudi dah, lebih pada tu. Yahudi berjaya ni sampai ke peringkat kita sendiri tak tahu tarikh lahir kita ikut kalender Islam berapa hari bulan, kita tak tahu. Kita tahu kalender Masihi aja. Tak usah bercakap lah hari ni berapa hari bulan apa semua. Kita punya tarikh lahir tu tarikh penting lah dalam hidup kita. Tarikh lahir kita pun kita tak tahu berapa hari bulan Islam kita dilahirkan. Punya berjayanya Yahudi melupakan kita kepada kalender Islam kita sendiri. Sekarang tu kita boleh tahu lah. Hari bulan lah saya kata lah hari ni kalau tanya hari ni berapa hari bulan, terus jawab 14. Terus kita jawab hak Orang Putih punya 14. Kita tak jawab hak Islam punya. Kalau satu masa dulu sorat menyurat ada juga tulis 14 April bersamaan berapa Safar, kita ada tulis. Lah tak ada, lah 14 April lah. Berjaya lah, dari satu segi berjaya lah mereka mempromosikan produk mereka. Berjaya kan? Ini ceritanya kan. Baik, jadi kat sahabat ni tadi, Salman ni tadi, Nabi kata cerita dia kalau tak boleh merdeka hamba kena puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut mengikut bulan Islam. Dan dia kata diniatkan puasanya itu puasa bayang kafarah, begitu. Dan jikalau batal satu hari pasti diulang semula puasanya itu. Itu yang kata mutatabi'ain, berturut-turut tu maksudnya macam tu. Dah puasa sebulan 25 hari dah puasa. Sebulan 25 hari. Tinggal lagi 5 hari lagi. Selek satu hari. Selek satu balik esok ni. Esok kira satu balik. Itu maksud mutatabi'ain. Sehingga jangan ada satu hari pun yang selang antara hari-hari puasa 2 bulan itu. Dan niatnya dia kata maulah jatuh. Maksudnya mesti niat malam hari seperti puasa fardu. Puasa kafarah ni dia tak boleh niat siang, tak boleh. Macam puasa sunat boleh. Puasa Ramadan dan puasa hak jenis macam ni, puasa orang perempuan, puasa ganti, puasa qada, mesti niat malam. Kalau dia terlupa nak niat malam, siang esok tengok suami dia kata kat dia, hari ni abang puasa. Suami dia kata kat dia, hari ni hari Isnin abang puasa. Mai kita puasa sekali kata, oh Allah, dia kata semalam tak niat, tak apalah, dia niat lah, tak boleh. Puasa ganti mesti niat malam. Pasti dia mesti fardu. Mesti niat malam. Niat siang tak jadi, tak sah puasa tu. Begitu. Sama dengan puasa kerana bayar kafarah. Mesti niat pada waktu malam. Bila didengar oleh Salman sabda Nabi yang demikian itu, maka berkata Salman, kata dia, qala la astati'. Qala at'im 60 miskinan. Qala la ajid. Kata Salman, tiadalah hamba berkuasa puasa berturut-turut hari 2 bulan itu ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, nak suruh puasa 2 bulan saya tak boleh buat. Saya abang awal-awal saya tak akan mampu buat. Kerana lebih maklum pada tuan hamba bahawasanya diri hamba ni seorang yang kuat syahwat pada perempuan. Teramatlah susah hamba nak tahan diri daripada kekerasan syahwat itu. Baik pun siang ataupun malam, melainkan dengan jima. Dia kata saya tak makan saya boleh tahan. Dia kata tapi tengok gelang dia saya tak boleh. Dia kata ni masalah dia. Salman ni masalah dia. Sang puasa dia kata tak gaduh makan, saya tak ada masalah, no problem. Bukan 2 bulan, berapa bulan pun saya boleh. Dia kata
Tapi masalah saya yang ni, saya tak boleh. Saya tengok isteri saya jadi masalah. Dan masalah ni pula bukan kata tak boleh tengok malam. Siang pun saya tak boleh. Dia jadi kacau dah kata. Dia kata kat Nabi, jadi kalau nak suruh puasa 2 bulan betul-betul ni saya tak boleh. Dia kata saya abang awal-awal senang. Maka di manalah kuasa hamba nak mendapatkan puasa 2 bulan berturut-turut itu? Dan sudah maklum yang menjadikan hamba kena kafarah zihar ini adalah sebab ditarik oleh syahwat hamba yang kuat itu, sehingga tiada kuasa hamba menyampaikan zihar hamba yang muakkad itu. Dia kata hak janji kata nak tak mau nak campur dengan isteri sebulan ni, setengah bulan saja dah jadi tak boleh nak tahan ni pun pasal nafsu. Macam mana saya nak pergi tahan puasa sampai 2 bulan? Saya tak boleh buat, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, jikalau sekiranya engkau tiada berkuasa bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah engkau bagi makan 60 orang miskin. Yakni bagi milik 60 orang miskin itu secukup makanan. Kalau dah tak boleh nak puasa 2 bulan berturut-turut, pergi cari orang miskin 60 orang, bagi makan kat dia. Bagi makan dengan makanan yang dimakan oleh penduduk negeri itu. Maksudnya makanan yang mengenyangkan. Dalam bahasa fiqhnya dia kata qut al-balad. Qutil balad. Makanan yang mengenyangkan penduduk negeri itu. Kalau kita nasi lah. Pergi beli nasi 60 bungkus, cari 60 orang miskin, bagi seorang sebungkus. Itu kafarah dia. Maka sedekahkan kepada mereka itu, yakni diunjukkan, diberikan ke tangan mereka itu. Jikalau dengan tiada dilafazkan bayang kafarah sekalipun, maka padalah manakala diterimanya. Tak payah biduk abang kat dia. Bawa malu muka kita dekat 60 orang saja. Dijumpa 60 orang miskin, pergi abang ni nasi ini pasal kafarah saya jadi pasal dengan bini saya. Biduk cerita pula, tak payah. Pergi kira bagi kat dia, dia satu macam punya ambil, terima kasih cukup. Tanda 1. Pi 1, 60, okey, selesai. Kita punya kafarah sudah diselesaikan. Apabila didengar oleh Salman akan suruh Nabi SAW yang demikian itu, maka berkatalah ia, tiada hamba dapat ya Rasulullah 60 cukup makanan yang mengenyangkan 60 orang miskin. Dia kata tak ada duit juga, dia kata. Nabi bagi makan 60 orang miskin ni pun tak ada duit. Saya ni pun duk sulap masuk dalam geng 60 ni juga, duk pergi ambil orang bagi makan. Saya tak boleh bagi, dia kata saya susah. Dia kata saya orang susah. Kerana tiada hamba memilih yang demikian itu. Saya tak ada duit. Dia kata saya orang susah, saya tak ada duit, dia kata. Bahkan hamba hendak makan sendiri pun tidak ada. Ni hak kita kata tadi. Dia pun masuk kumpulan 60. Kalau ada orang nak bagi makan, sabilillah, sabilillah, tengok dia duduk depan sekali. Kan? Jadi macam mana saya nak pergi bagi makan orang susah, sedangkan saya pun duduk dalam kumpulan orang susah, dia kata. Maka bagaimanalah pula hamba hendak bersedekah bayang kafarah yang sebegitu punya banyak. Bila didengar oleh Nabi SAW sabda, bila didengar oleh Nabi SAW, maka Nabi pun bersabda bagi satu orang lain. Nabi pun bila dah dengar lagu tu, Nabi beralih tengok satu orang sahabat lain. Faqala Rasulullah SAW li Farwah bin Amr a'tihi dhalikal araq wa huwa miktalun ya'khudhu 15 sa'an aw 16 sa'an. Maka sabda Nabi SAW kepada satu orang sahabat yang bernama Farwah bin Amr. Nabi kata dekat Farwah, berikan olehmu akan dia, yakni akan Salman itu, akan arak. Arak ni satu bakul lah. Dan ialah satu bekas besar. Satu bekas besar, mengambil ia akan isi 15 gantang ataupun 16 gantang. Faqala at'im 60 miskinah. Maka sabda Nabi SAW kepada Salman, berilah olehmu akan 60 orang miskin memakannya. Dia dah kata dia apa pun tak ada, tang hutang, tang kafarah kena bayar juga. Oleh kerana hang kok mana pun tak boleh bayar, Nabi minta satu sahabat lain yang kaya tolong bagi kat dia. Bila bagi jadi hak dia, bila jadi hak dia, dia pergi bayar untuk 60 orang miskin makan. Dia macam tu. Macam Nabi banyak kali Nabi buat macam ni. Mai satu orang susah jumpa Nabi minta nak berhutang. Nabi tak ada duit.
Nabi tengok siapa sahabat yang ada sebelah dia, yang sahabat ni ada duit sikit, Nabi berhutang dengan sahabat ni. Nabi berhutang guna nama Nabi. Kemudian hak tu Nabi tolong sahabat yang nak minta hutang tadi. Nabi bagi. Nabi tak bagi hutang, Nabi bagi sebagai hadiah sedekah begitu aja. Tapi Nabi sendiri berhutang dengan sahabat hak kaya tadi. Nabi biasa buat macam tu. Nak tolong orang ni sampai macam tu. Sampai Nabi sanggup berhutang untuk nak tolong orang. Begitu yang kata Nabi SAW. Sama dengan sahabat ni Salman ni, sampai apa pun tak ada, tapi dia nak kena lepas juga, dia nak kena clear juga kafarah zihar dia. Nabi tengok dekat Farwah ni orang ada duit, Nabi kata buat mai 15-16 gantang makanan, buat mai bagi kat dia, hampir bagi makan 60 orang miskin. Selesai masalah kafarah dia. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Salman bin Sakhar itu ialah hadis yang hasan. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada ulama yang mujtahidin pada hukum zihar itu. Masalah, dia kata mengharamkan isteri bagi diri sendiri, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama pada masalah apabila berkata seorang bagi isterinya, engkau haram atasku. Maka mazhab Syafi'i, jika diniatkannya akan talak isterinya, nescaya tertalak ia. Dan jika diniatkan zihar, nescaya jadi zihar. Dan jika diniatkan haram saja, haram biasa saja dengan ketiadaan niat talak dan tiada niat zihar, nescaya lazim atas dia dengan nafsu lafaz itu kafarah sumpah. Kalau satu orang suami kata kat isteri dia, hang haram ke atas aku. Maksudnya apa? Aku tak mau sentuh hang dah. Cakap tu cakap yang tak jelas. Apa maksud dia? Adakah maksud dia nak cerai bini dia? Maka benda ni dia kata lafaz kinayah, lafaz yang sindiran, yang tak tahu apa betul-betul maksud orang yang bercakap tu. Apa maksud dia? Maka ini bergantung kepada niat dia. Kalau dia niat kata aku hang ni kira haram lah dengan aku, dia kata lagu tu niat hati dia kira hang dengan aku ni kira cerai, tak ada apa, maka berlaku cerai. Kalau niat dia bila dia kata hang ni haram lah hati aku, niat dia zihar bini dia, maka jadi zihar. Kalau dia tak ada ingat apa, dia saja kata hang ni haram lah kat aku, utamakan haram lah, dia kata tak ada niat talak, tak ada niat zihar, saja kata lagu tu aja, kata kerana nak buang marah aja, maka dia dianggap sebagai bersumpah, maka dia kena kafarah sumpah. Kafarah sumpah lain pula, dia tak sama dengan kafarah zihar. Kafarah sumpah tiga juga ikut pilihan. Yang pertama, merdekakan hamba wanita yang mukminah. Kalau tak mampu kerana tak ada hamba wanita, dia kena bagi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Kalau tak boleh bagi makan, dia boleh bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Ataupun yang ketiga, dia kena puasa 3 hari. Dan puasa 3 hari tak mesti berturut-turut. Tak mesti berturut-turut. Hak ni banyak orang buat. Sumpah ni banyak orang buat. Sumpah yang dimaksudkan, sumpah bila kita langgar kena kafarah ni, sumpah yang menggunakan nama Allah. Baru dia jadi sumpah. Dia kata, wallahi, aku tak pergi dah rumah hang. Dia kata lagu tu. Tiba-tiba satu hari dia pergi. Bila dia pergi, dia langgar sumpah. Maka dia kena bayar kafarah sumpah. Sama ada kena merdeka hamba, ataupun dia kena puasa, ataupun dia kena bagi makan 10 orang miskin, ataupun dia kena puasa 3 hari. 3 hari tak mesti berturut-turut. Niat puasa itu, niat puasa kerana bayar kafarah sumpah. Begitu. Baik. Dia kata jika diniatkan talak, maka jadi tertalak dia. Jika diniatkan zihar, jadi zihar dia. Dan jika diniatkan biasa saja, maka dia kena bayar kafarah sumpah. Dan tiada jadi yang demikian itu sumpahan. Dan jika tiada diniatkan sesuatu, maka padanya 2 qaul bagi Imam Syafi'i. Bermula yang lebih asah daripada keduanya, lazim akan dia oleh kafarah sumpah. Cerita dia kena bayar kafarah sumpah. Dan qaul yang kedua, bahawasanya tak ada apa pada dia. Kafarah sumpah pun tak payah bayar. Dan tiada terletak atasnya suatu daripada hukum. Inilah mazhab kita Syafi'i. Lepas bawah tu dia kata, dan telah dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad pada masalah ini ada 14 mazhab, tak payah baca. Itu mazhab-mazhab yang berbagai-bagai. Ada 14 sampai muka surat sebelah, sampai muka surat 57. Dia cerita tentang 14 mazhab punya pendapat, kita tak payah baca. Cerita dia senang aja.
Kalau kita bercakap dalam bentuk lafaz sindiran yang tak jelas, kita sendiri tahu hati kita ingat apa. Kalau kita ingat talak, macam suami isteri kita dah bincang panjang benda ni. Suami marah kat bini. Maka suami kata kat dia, hang pergi balik rumah mak hang, aku tak mau tengok dah muka hang. Lafaz tu lafaz yang kita tak tahu apa maksud dia. Hang pergi balik rumah mak hang, aku tak mau tengok dah muka hang. Apa maksud pergi balik? Adakah maksud dia suruh pergi balik makan malam di sana? Yang tu orang yang kata dia boleh tahu apa maksud dia. Kalau maksud dia hang pergi balik rumah mak hang, aku tak mau tengok muka hang, maksud dia aku dah cerai hang, maka jatuh talak. Jatuh talak melalui lafaz kinayah, lafaz sindiran. Kalau maksud dia kata, ikut apa maksud dia. Demikian juga sumpah. Kalau dia bersumpah, dia sebut wallahi, demi Allah. Atau benda yang dimulakan dengan nama Allah, dia sumpah apa-apa. Kalau dia langgar, dia kena bayar kafarah sumpah. 3 benda yang kita sebut tadi. Ya, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil ilan. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bersumpah tidak mau jima isteri. Ini pula dia ada cerita dia. Lepas bab ilah, tuan-tuan, kita akan masuk satu tajuk yang juga sangat penting, iaitu bab ma jaa fil li'an. Iaitu bab yang datang pada menyatakan li'an, iaitu laki bini tuduh berzina. Laki ni satu orang sudah telefon mai kat dia, kata kat dia, ni aku nak abang kau, bini hang ni duk keluar dengan jantan mana ke apa kalau betul ni. Misalan kata, ni dalam masyarakat kita lah jadi benar ni. Dia pun bila dah dapat satu telefon call yang misteri macam ni, dia satu macam punya duk siasat tengok bini dia. Sungguh bini dia keluar kerja, balik kerja, tengok keluar naik kereta satu laki-laki lain, zoom kata pergi mana ke hilang, dia duk hambat tak dapat, hilang pergi mana ke. Bila balik ke rumah malam tu jadi pasal, dia kata aku nak tanya hang tolong jawab, tak usah cakap banyak-banyak, jawab yang aku nak tanya saja. Dia rumah macam tu. Tadi hang pergi mana? Bini kata pergi kerja. Lepas kerja hang pergi mana? Lepas kerja saya tadi ada ni kawan-kawan buat apa happy hour apa lah, dia baru kata ada happy hour pula lah ni. Duduk di rumah tak happy, dia nak kena pergi happy hour dengan orang lain. Hang happy hour di mana? Tak ada, rumah kawan-kawan pejabat apa semua. Laki dah tengok dah dengan mata tadi. Dia kata hang cakap baik-baik dengan aku, hang jangan bagi aku jadi 3 suku, dia kata. Dia duduk main lagu tu. Lepas tu jadi perang mulut. Hang kata aku jawab, aku kata hang jawab, apa semalah. Abang pun serupa, abang ingat abang baik sangat, duduk main macam tu. Sampai satu peringkat dia keluar tuduhan. Dia kata kat dia, bini aku, dia kata bukan jalang, hang ni perempuan jalang. Perempuan jalang maksud dia apa? Maksudnya dia tuduh isteri dia sudah berzina dengan orang lain. Itu maksud jalang. Bila dia dah keluar cakap tuduh bini dia berzina, ini dah jadi masalah. Tuduh orang berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi, dia akan kena haddul qazaf. Dia akan kena 80 rotan atas belakang. Cuma bagi suami yang tuduh isteri berzina, dia diberi satu keistimewaan. Dia tak perlu buat main 4 orang saksi untuk nak menyelamatkan belakang dia daripada 80 rotan. Dia tak perlu buat main 4 orang saksi memadai dengan dia pergi bersumpah. Dia bersumpah bahawa bini dia berzina, dan kalau sekiranya dia bohong, dia ni akan kena apa-apa daripada Tuhan. Sumpah ni dia panggil li'an. Dan kita akan baca benda ni panjang cerita dia, bagaimana berlaku li'an terhadap seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca, tuan-tuan, benda-benda macam ni, tuan-tuan. Orang hari ni bila dia tak reti agama, benda ni semua main. Benda ni semua main. Dia ingat dia bercakap ni habis tentu aja. Beda marah aja dia bercakap. Dia tak tahu kesan daripada cakap dia ni ada panjang cerita. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni kita kena mengaji, kita kena belajar, kita kena ambil ilmu. Pasal apa? Tanpa ilmu, kita macam duk berjalan dalam gelap, tak ada cahaya di tangan. Bila tak ada cahaya di tangan, jalan dalam gelap, kita boleh pergi jatuh parit, kita boleh pergi belah dinding, kita boleh langgar tiang, kita boleh buat macam-macam benda yang memudaratkan kita. Maka inilah yang kata ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu umpama cahaya. Kita belajar tujuan tu. Tujuan nak bagi terang hidup kita.
Itu nombor satu. Bila dah terang hidup kita, ramai orang yang duduk keliling kita boleh menumpang terang cahaya yang ada kat kita. Nah, mudah-mudahan Allah berkati pengajian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada buat benda-benda yang boleh merosakkan diri dan agama dan akidah kita. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus tawassaw bil 'adl. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.